Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersua lagi di dalam kuliah online Masjid Al-Mawaddah membahaskan tentang fiqh sunnah. Hari ini kita akan sambung lagi berkenaan tentang sunat-sunat solat, yang mana kita telah pun masuk di dalam bab tata tertib duduk ketika tasyahud. Ketika duduk tasyahud, hendaklah seseorang mengambil berat sunat-sunat berikut. Terdapat beberapa sunat yang terkandung di dalam tasyahud itu. Pertama, hendaklah kedua tangan diletakkan menurut ketentuan hadis berikut. Daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahawa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk untuk tasyahud, beliau meletakkan tangannya yang kiri di atas lutut yang kiri dan tangan yang kanan di atas lutut yang kanan. Kemudian tangan sebelah kanan membentuk angka 53, thalathan wa khamsin, iaitu menggenggam jarinya, jari jemari dan ibu jari diletakkan di bahagian bawah telunjuk. Bermaksud apa? Aqada thalathan wa khamsin, iaitu menggenggam seluruh jari tangan, namun ibu yang diletakkan di bawah jari telunjuk sehingga seakan-akan membentuk angka 53 dalam bahasa Arab. Jadi kalau nak ikutkan 53, ada 5 kan, ini 5 dan ini 3, so, seakan-akan. Tapi apabila lu letak macam gini, itu yang dimaksudkan dekat situ. Okey, diletakkan sebegini. Okey, maksud genggam seluruh jari, namun ibu jari diletakkan di bawah jari telunjuk sebegini. Nampak kan? Okey. Terdapat riwayat yang lain, beliau menggenggam kesemua jari dan memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Genggam semua, kemudian diletakkan sebagai jari telunjuk. Itu jari yang terletak di sebelah ibu jari. Diletakkan sebegini. Daripada Wa'il bin Hajar, katanya Nabi SAW meletakkan telapak tangan yang kiri di atas peha dan lutut yang kiri, dan telapak tangan kanan diletakkan di atas peha yang kanan. Kemudian beliau menggenggam jarinya sehingga membentuk satu bulatan. Sehinggalah membentuk satu bulatan. Kan satu bulatan begini. Menurut riwayat yang lain, beliau menggenggam jari tengah dan ibu jari. Jari tengah, ni jari tengah, ibu jari pun genggam macam gini. Okey. Serta menunjukkan dengan telunjuk. Kemudian beliau mengangkat satu jari lalu digerakkan sambil membaca doa. Okey. Jadi perbahasan kat sini, faraaituhu yuharrikuha yad'u biha, lalu digerakkan sambil membaca doa. Ini yang menjadi seringkali perbahasan. Menggerakkan, yuharrik ini bagaimana? Okey. Al-Baihaqi berkata, mungkin yang dimaksudkan dengan menggerakkan itu adalah memberi isyarat dengan cara menunjuk, bukan menggerakkan secara berulang. Penafsiran seumpama ini supaya selari dengan riwayat Ibnu Az-Zubair bahawa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yushiru bi usbu'ihi fa idza da'a la yuharrikuha. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, beliau memberikan isyarat dengan jarinya dan tidak menggerak-gerakkannya. Maka terjadi perbahasan di sini yang hangat diperkatakan adalah berkenaan tentang menggerak-gerakkan jari. Maka apabila tasyahud itu, adakah kita menggerak-gerakkan jari ataupun menggerakkan jari? Bermaksud dia begitu kita gerakkan. Kan? Isu dia dekat sini adalah faraaituhu yuharrikuha yad'u biha. Okey.
Daripada riwayat siapa? Daripada riwayat Wa'il bin Hajar. Mengatakan bahawa dan dia melihat digerakkan sambil baca doa. Namun Al-Baihaqi menambah, penambahan maksud di sini adalah mungkin yang dimaksudkan dengan bergerak ialah memberikan isyarat. Kerana apa? Riwayat daripada Ibn Zubair pula mengatakan idza da'a la yuharrikuha. Apabila berdoa ia tidak menggerak-gerakkan. Menjadi permasalahan sedikit di kalangan pemahaman kita di sini. Panjang perbahasan yang sangat bagus hari ini. Okey. Daripada Az-Zubair radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah SAW duduk membaca tasyahud, beliau meletakkan tangan yang sebelah kanan di atas paha yang kanan dan tangan kiri di atas paha yang kiri serta memberikan isyarat dengan telunjuk. Sedangkan pandangan matanya tidak melewati telunjuknya itu. Maka kat sini kita faham bahawa perbahasannya ialah apa yang disebutkan pandangan mata tidak melewati telunjuk. Hadis ini menegaskan cukup meletakkan tangan kanan di atas paha tanpa digenggam. Dan memberi isyarat ialah dengan telunjuk kanan adalah dibolehkan. Diterangkan pula bahawa adalah sunat apabila pandangan seseorang yang solat tidak melewati isyaratnya. Inilah 3 cara mengikut keterangan hadis dan boleh diamalkan mana-mana satu daripadanya. Kemudian antara sunat yang kita perlu tahu ialah memberi isyarat. Memberi isyarat dengan telunjuk kanan dengan sedikit membungkukkan. Telunjuk kanan tetapi sedikit membungkukkan. Bukan tegak begini. Kan dia akan seperti membungkukkan begini. Kan jari kita. Okey. Kerana apa? Sehinggalah memberi salam. Kerana terdapat riwayat daripada Numair Al-Khuzai. Katanya, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang duduk mengerjakan solat sambil meletakkan tangan kanannya di atas pahanya yang kanan sambil mengangkat jari telunjuknya. Kan? Angkat jari telunjuknya dengan sedikit membungkuk. Dia bukan tegak gini. Dia sedikit telunjuk bengkok gitu. Okey, ketika membaca doa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati Sa'ad yang ketika itu sedang berdoa dengan menggunakan 2 jari. Nabi SAW pun bersabda, gunalah 1 jari wahai Sa'ad. Maksudnya ketika itu Nabi tegur Sa'ad baca macam gini. Baca doa. Kemudian Nabi tegur gunalah 1 jari saja. Ibn Abbas pernah ditanya mengenai seorang lelaki yang berdoa dengan memberi isyarat dengan jarinya. Ibn Abbas menjawab, itu menunjukkan keikhlasan. Anas bin Malik berkata, ia adalah sebagai tanda merendahkan diri agar dekat kepada Allah. Manakala Mujahid pula berkata, tujuannya adalah untuk mematikan golongan syaitan. Mazhab Syafi'i berpendapat supaya seseorang itu memberi isyarat sekali saja, iaitu ketika membaca illallah. Kan bermaksud apabila tasyahud itu, apabila membacakan asyhadu an la ilaha illallah. Ini pandangan mazhab Syafi'i. Maka dia bukan daripada awal lagi dah naik. Baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatillah sampailah pada asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dekat situ. Manakala mazhab Hanafi pula berpendapat bahawa seseorang hendaklah mengangkat telunjuk itu ketika membaca la yang berarti tidak dan menurunkannya ketika membaca illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika mana la kan menunjukkan tangan jari itu sebagai tanda penafian. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang dia dimaksudkan pada waktu membaca syahadah. Manakala mazhab Maliki menegaskan hendaklah seseorang menggerak-gerakkan jari ke kanan dan ke kiri hingga akhir solat. Gerak, dia bukan gerak gini tau, dia gerak gini sebenarnya. Mazhab Maliki dia bergerak begini. Kan syahadah gini, gini. Dia bukan gini. Okey. Manakala mazhab Hambali, hendaklah seseorang itu memberi isyarat dengan jarinya setiap kali menyebutkan nama Allah sebagai tanda mentauhidkan tanpa harus menggerak-gerakkannya. Kan mazhab
Syafi'i bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Hanafi, asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Maliki terus bermaksud asyhadu an la ilaha illallah. Manakala mazhab Hambali pula apabila menyebutkan nama Allah akan naik. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Okay. Asyhadu an la ilaha illallah. Macam gitu. Okey, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma. Sekali perkataan Allah itu ada, maka dia tanpa menggerakkan. Dia bukan gerak-gerak sebegitu. Jadi itu yang membuatkan perbahasan panjang. Mereka mengatakan, ustaz sebenarnya digerak-gerakkan jari. Maka gerak-gerakkan jari ni dia ada 4 pandangan. Kan, sama ada mazhab Syafi'i ketika mana illallah, mazhab Hanafi apabila mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kan, mazhab Maliki pula dalam keadaan semua dalam sepanjang tahiyat dia bergerak ke kiri dan ke kanan. Dan juga mazhab Hambali apabila menyebutkan nama Allah dia akan naik. Jadi kalau orang bergerak begitu, persoalan terjadi ialah mazhab mana yang difahami dalam hal ini. Jadi perlu kita faham perkara sedemikian. Hadis daripada Wa'il tadi, Al-Baihaqi menerangkan bahawa ia bukan menggerak-gerakkan. Yuharrik itu maksud bergerak gitu. Bukan bergerak-gerak. So duduk bergerak je sebenarnya. Bukan maksud maksud tahiyat terus jari dia tegak macam itu. Tapi dia menggerakkan. Jadi bahasa Arab ni dia punya perbahasan dia agak halus. Sama juga sebelum ni ada yang bertanya berkenaan tentang adakah dubuk ini boleh dimakan? Kan, dubuk itu boleh dimakan. Haina, ya. Maka dia mengambil teks hadis secara literal. Kan, mengatakan bahawa dalam hadis mengatakan bahawa kita boleh makan. Kan, kemudian saya minta teks asal. Maka dapat teks tersebut daripada Sunan Tirmizi, dan apabila kita buka Sunan tersebut, saya menggunakan teks hujah dia juga. Saya tak gunakan hujah saya gunakan hujah dia juga. Maka kita buka di situ berkenaan tentang binatang yang boleh diburu. Binatang yang boleh diburu ketika ihram. Dan hadis tersebut diletakkan di bawah Kitabul Hajj. Kan, dalam kitab Hajj. Kenapa tak diletakkan di dalam kitab makanan yang halal untuk dimakan ataupun haiwan yang halal dimakan? Kenapa diletakkan di bawah kitab Hajj? Dan diletakkan di bawah tu ialah tentang haiwan yang boleh diburu. Bermaksud dekat sini, hadis tersebut menceritakan bahawa apabila kita dalam keadaan ihram, kita dilarang untuk memburu. Tetapi untuk haiwan dubuk ni, haina ni, kita boleh buru dia. Berbeza. Kerana apa? Ia merupakan haiwan mengacau. Maksud kita dalam ihram, apabila nampak haiwan ini, kita boleh buru dia, kita boleh kejar dia. Kan? Itu berbezakan. Sebab apa? Kita kena faham hadis tersebut dia diletakkan di bawah kitab apa, di dalam tajuk apa, kan, menegaskan apa maksud hadis tersebut. Begitu juga dengan beberapa hadis yang dilihat sebagai kontroversi. Sebenarnya tidak ada isu, tapi kerana kita tidak dapat faham hadis secara asal hukum dia, kan, meletakkan hadis di dalam topik yang betul, maka daripada situ kita fikirkan bahawa ia merupakan perkara yang sebaliknya. Antara hadis yang kontroversi berkenaan tentang air kencing unta. Air kencing unta itu boleh diminum. Maka dia ambil hujah itu semata-mata untuk mengatakan bahawa air kencing unta itu kita boleh minum. Sebab Nabi sebut. Sedangkan apabila lihat balik cerita tu panjang. Kan, dia bukan terus boleh minum. Dia ada beberapa cerita yang perlu kita faham. Agak panjang juga hadis tersebut, yang insya-Allah kita akan bahaskan pada minggu-minggu akan datang, insya-Allah. Tak dapat pada hari ini, saya nak habiskan topik pada hari ini. Ibn Abbas pernah ditanya mengenai seorang lelaki yang berdoa dengan memberi isyarat dengan jarinya. Ibn Abbas menjawab, itu menunjukkan keikhlasan. Anas bin Malik pula mengatakan, ialah sebagai tanda merendahkan diri agar dekat kepada Allah. Menjadi hikmah je ialah tanda keikhlasan seseorang. Dan juga hikmah, kan, merendahkan diri dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kan. Seterusnya, hendaklah seseorang itu duduk iftirash
ketika tasyahud pertama dan duduk tawaruk ketika tasyahud akhir. Iftirash ni macam mana? Nak pendekkan bahasa dia, sebenarnya ada term dia kan, ada istilah dia, tapi orang kita ni susah nak ingat istilah dia. Iftirash ni maka kita sebut duduk cara tahiyat awal kan. Manakala tawaruk tu ialah duduk cara tahiyat akhir. Kan dalam hadis Abu Humaid dinyatakan mengenai tata cara solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa fa idza jalasa fi rak'atain jalasa ala rijlihi yusra. Apabila beliau duduk pada tasyahud pertama, beliau duduk di atas kakinya yang sebelah kiri dan menegakkan kaki yang sebelah kanan, wa nasabal yumna. Fa idza jalasa fi rak'atil akhirah qaddama rijlahul yusra. Kan, kemudian jika duduk pada tasyahud kedua, beliau memajukan kakinya yang kiri dan wa nasabal ukhra, dan menegakkan yang kanan, serta wa qa'ada ala maq'adatih, kan, serta duduk di atas punggungnya ataupun punggulnya. Maka ini merupakan perkara yang dibahaskan. Masuklah berkenaan tentang tasyahud yang pertama. Majoriti ulama berpendapat tasyahud, hukum tasyahud pertama adalah sunat. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Buhainah bahawa Nabi SAW terus berdiri ketika mengerjakan solat zuhur. Kan, padahal sebetulnya beliau harus duduk. Tak kala solat itu selesai, beliau sujud sebanyak 2 kali dengan membaca takbir pada setiap kali sujud ketika duduk sebelum memberikan salam. Para makmum pun sujud bersamanya. Oleh kerananya ia merupakan pengganti bagi yang terlupa. Dalam kitab Subulus Salam dinyatakan hadis ini merupakan dalil bahawa tertinggal tasyahud pertama kerana terlupa boleh diganti dengan sujud sahwi. Maka para ulama mengatakan bahawa ia adalah sunat kerana peristiwa yang terjadi. Kalau katakan ia merupakan wajib, sudah tentu Nabi akan mengulanginya. Tapi Nabi gantikan dengan sujud sahwi. Sabda Nabi SAW, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Menunjukkan bahawa tasyahud pertama itu wajib. Menggantikan tasyahud pertama dengan sujud sahwi ketika terlupa menunjukkan bahawa meskipun ia wajib, namun boleh diganti dengan sujud sahwi. Tetapi alasan yang menyatakan bahawa tasyahud pertama tidak wajib berdasarkan pergantian tersebut adalah tidak benar. Sebelum ada dalil yang menyatakan bahawa setiap yang wajib tidak dapat ditambal dengan sujud sahwi jika terlanggar kerana terlupa. Okey, jadi perbahasan dia di sini adalah apabila tertinggal sujud sahwi kan, solat, kemudian kadang-kadang kita terlupa kan, zuhur khususnya, kadang kita penat melakukan kerja-kerja, maka kita terlupa. Ada orang duduk dek kan, ada orang dia dah naik separuh, lepas tu dia duduk balik. Jadi persoalan terjadilah bila kadar bagaimana, yang mana apabila dia terlupa tu, yang mana dia boleh duduk balik. Ketika mana dia bangkit daripada sujud kan, ketika dia nak berdiri, sebelum dia berdiri tegak. Apabila dia telah berdiri sempurna dan dia baru perasan dia terlupa, maka dia teruskan solat dan digantikanlah dengan sujud sahwi. Tetapi selagi mana kaki dia masih belum sempurna berdiri, masih bengkok lagi, badan masih bengkok, belum tegak lagi, maka ketika itu dia telah teringat kan bahawa dia belum lagi tasyahud pertama, maka dia terus boleh meneruskan dengan tasyahud. Al-Hafiz dalam Fathul Bari berkata, menurut Ibn Battal, sujud sahwi tidak dapat mengganti yang wajib. Dan seperti takbiratul ihram, meskipun ia disebabkan terlupa, berbeza dengan tasyahud sebab itu merupakan zikir yang tidak dibaca dengan suara kuat. Hingga dengan demikian ia tidaklah wajib seperti halnya doa iftitah. Maka para ulama sebenarnya sedang membangkitkan isu tentang tasyahud pertama ialah wajib ataupun sunat. Pandangan pertama mengatakan ia sunat. Kerana apa? Kerana di sini Nabi lupa dan Nabi tidak mengulangi balik. Pandangan kedua ulama mengatakan tak, dia ialah wajib. Kerana apa? Daripada apa yang dilihat dekat situ, pergerakan itu merupakan salah satu pergerakan. Bila pergerakan, apabila Nabi sebut sallu kama ra'aitumuni usalli, dilihat pergerakan itu, maka pergerakan itu dikira sebagai wajib. Maka ini perbahasannya. Maka Al-Hafiz menceritakan, Ibn Battal cerita bagaimana berbeza dengan perkara lain. Ulama lain pula mengemukakan alasan berdasarkan pengakuan Nabi SAW terhadap tasyahud yang pernah dilakukan oleh sebahagian sahabat. Sebab selain mereka meninggalkannya, Nabi SAW pun telah mengetahui keadaan yang demikian.
Tetapi kenyataan seperti ini memerlukan kepada kajian yang lebih teliti. Antara ulama yang mewajibkan tasyahud pertama ialah Laits bin Sa'ad, Ishaq, Ahmad dalam satu riwayat yang masyhur. Ia juga merupakan salah satu daripada pendapat Syafi'i dan mazhab Hanafi dalam satu riwayat. Maka para ulama berbeza pandangan menetapkan bahawa ia wajib ataupun dia sunat. Kat sini, okey. Dalam pada itu At-Tabari menyatakan wajib tasyahud pertama dengan mengemukakan alasan bahawa pada mulanya solat itu difardukan sebanyak 2 rakaat, di mana tasyahud ketiga itu menjadi suatu kewajipan. Tak kala jumlah rakaat itu ditambah, maka tambahan tersebut tidaklah menghilangkan atau menggugurkan kewajipannya yang sebelum ini. Maka daripada sini kita perbahasan tasyahud ni tertumpu kepada ia wajib ataupun dia sunat. Maka tadi kita terangkan apabila seseorang tu tertinggal, maka dia wajib dia perlu diteruskan dengan sujud sahwi. Maka kalau sujud sahwi bermaksud dia wajib. Kalau sunat bermaksud kalau benda sunat kita tinggalkan, adakah kita berdosa? Kan? Tak. Jadi inilah perbahasan dia. Okey. Sunat memendekkan tasyahud. Apa perbahasan tentang sunat memendekkan tasyahud? Disunatkan memendekkan bacaan tasyahud pertama dibandingkan dengan tasyahud yang kedua. Maksudnya dua-dua ada tasyahud pertama, tasyahud kedua. Tasyahud pertama mesti pendek daripada tasyahud kedua. Kerana apa? Apabila Nabi SAW duduk pada 2 rakaat yang pertama, maka seolah-olah beliau sedang berada di atas bara api yang panas. Ini merupakan satu kiasan analogi, kan? Ka'annahu ala radfi. Seolah-olah dalam keadaan bara api yang panas sebab kejap. Okey, At-Tirmizi berkata, inilah yang diamalkan oleh para ulama, di mana mereka lebih memilih agar seseorang itu tidak memanjangkan waktu duduk ketika tasyahud pertama. Ibnu Al-Qayyim berkata, tidak ada satu riwayat pun yang menegaskan bahawa Nabi SAW membaca selawat untuk dirinya maupun keluarganya ketika tasyahud pertama. Tidak pula beliau memohon perlindungan daripada azab kubur, neraka, fitnah hidup, fitnah mati, al-masih dajjal ketika mana tasyahud yang pertama. Maka oleh yang demikian, tasyahud pertama memadai dengan apa yang telah kita lakukan selama ini. Sementara ulama yang menganggap bacaan tersebut adalah sunat ketika tasyahud pertama adalah berdasarkan kefahaman mereka terhadap kalimah-kalimah yang umum dan mutlak dalam beberapa hadis. Padahal semua itu telah dinyatakan bahawa ia mesti dilakukan pada tasyahud akhir. Tidak ada dalil pun yang mengatakan bahawa tasyahud awal perlu dilakukan dengan selawat ke atas Nabi, kan, bacaan tentang mohon perlindungan daripada azab kubur, semuanya ialah tasyahud akhir. Fokus pada tasyahud akhir. Jadi bagi mereka, ulama mengatakan bahawa tasyahud awal juga dibaca sedemikian adalah kerana keumuman hadis dan kemutlakan, bermaksud ketika tasyahud terjadi. Tapi tidak spesifik kepada tasyahud awal sebenarnya. Maka oleh yang demikian, di antara sunat, kalau nak faham, di antara sunatnya ialah kita perlu memendekkan bacaan tasyahud pertama berbanding dengan tasyahud yang kedua. Kalau tasyahud yang akhir ni kita bawa kan lebih kurang 2 minit, maka bermaksud tasyahud pertama kena 1 minit. Kalau yang kedua tu 4 minit, yang pertama tu mestilah dalam lebih kurang 2 minit. Mesti kurang dalam hal itu memendekkan. Kerana apa? Selepas tu ada lagi kan rakaat yang perlu kita hadapi perkara ini. Okey, maka sampai di sini dan insya-Allah kita akan sambung lagi berkenaan tentang sunat-sunat salat. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.